Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Fitri Husaini Official. Okey, hari ni saya nak sembang sikit tentang PT3 Ada orang fikir SPM lebih penting daripada PT3. Tapi sedar ke korang yang PT3 ni penting? Sebab melalui PT3 ni lah juga kita boleh tentukan apakah aliran yang kita nak ambil bila kita sambung pengajian nanti. Okey, kenapa PT3 ni penting? PT3 adalah titik permulaan ataupun turning point yang korang perlu tengok apa yang korang akan buat selepas ni. Okey. Kalau nak tahu, selepas pada PT3, korang akan ada dua laluan yang korang kena pilih. Okey. Laluan pertama adalah laluan akademik. Okey, laluan akademik ni adalah laluan yang biasa orang ataupun student-student ambil, iaitu selepas tingkatan 3 dia akan terus ke tingkatan 4, tingkatan 5, seterusnya pergi ke bahagian asasi ataupun matrik. Kemudian dia orang akan terus ke universiti. So korang kena tahu apa yang korang perlu buat untuk mengikuti laluan ni. Okey. Okey, dalam laluan ni korang akan make sure lah korang melepasi syarat-syarat kelayakan nak pergi ke peringkat seterusnya tu. Okey. Yang paling penting adalah result PT3 korang mesti kena power lah, baru korang boleh pergi ke bahagian tersebut. Itu yang dikatakan akademik. Maksudnya dari segi akademik korang kena kuat, baru korang boleh pergi mengikuti laluan ni. Okey. Laluan yang kedua, laluan kemahiran. Laluan kemahiran ni selepas daripada PT3, korang boleh memilih untuk masuk ke dalam college vocational ataupun institut latihan kemahiran yang ada dekat Malaysia ni. Tapi untuk korang masuk dalam laluan yang kedua ni, korang mesti make sure yang korang ni memang betul-betul minat dengan bidang kemahiran dan korang mampu buat kemahiran ni. Sebab bidang kemahiran ini bukan sahaja korang perlu faham dan tahu apa yang korang nak buat, tapi korang juga kena biasakan diri dengan aktiviti-aktiviti praktikal ataupun amali, yang mana diorang ni kalau kita panggil istilah dia hands on. Dia kurang bidang bahagian akademik, tetapi diorang ni akan lebih pada aktiviti-aktiviti amali praktikal. So korang kena make sure korang betul-betul minat, baru mudah untuk korang join ataupun masuk laluan ni. So kat situ korang kena tengok adakah betul korang mampu ataupun korang minat dengan kemahiran. Okey, macam mana kita nak tentukan kita ni bagus dalam laluan yang mana satu? Okey, untuk saya akan tengok dari segi result kita. Okey. Pertama, tengok kalau result kita untuk exam yang kita duduki semuanya okey dan kita boleh bawa, so kita boleh teruskan dengan bidang akademik. Maksudnya kita akan teruskanlah dengan tingkatan 4, tingkatan 5, seterusnya pra-universiti dan universiti. Tapi kalau kita ada masalah sikit dalam bidang kemahiran bidang akademik, kita cubalah alternatif, iaitu kita masuk dalam bidang kemahiran. Okey. So kita akan gunakan kemahiran kita untuk meneruskan kelangsungan kejayaan ataupun pembelajaran kita selepas tu. Dalam subjek yang ditawarkan dalam PT3 pun, kita tengok subjek kemahiran hidup adalah subjek yang korang kena betul-betul fokus sekiranya korang memilih laluan kemahiran. Korang tengok, korang enjoy tak? Korang enjoy tak untuk buat kemahiran hidup? Dan sekarang ni pula saya tengok kemahiran hidup dah bahagi kepada beberapa kluster ataupun beberapa bahagian. Yang pertama, saya tengok kemahiran hidup dalam bidang teknikal, kemahiran hidup dalam ekonomi rumah tangga, kemahiran hidup dalam ekonomi dan juga perdagangan, dan juga ataupun keusahawanan. Dan satu lagi saya tak perasan, satu lagi pertanian. So
korang pilih mengikut korang punya kekuatan subjek-subjek kemahiran hidup tersebut, dan korang boleh teruskan pada peringkat yang seterusnya dengan bidang yang sama sekiranya itu adalah minat korang. Manakala kalau korang pilih akademik pula, korang nak tengok macam mana, korang boleh tengok subjek-subjek yang penting. Bagi saya subjek-subjek penting adalah seperti matematik, sains. Okey, sebab kelangsungan selepas itu korang mesti akan jumpa dengan subjek-subjek ni. Okey, matematik dan sains. Sebab kalau tak silap saya lah, syarat kemasukan ke universiti pun mementingkan sains dan matematik ini. Okey, kalau target korang untuk masuk universiti, korang kena make sure subjek-subjek seperti ini, termasuk bahasa Inggeris juga, kena kuat dan korang memang minat dengan subjek-subjek tersebut. Okey, kalau kata ambil kemahiran, boleh ke korang pergi ke universiti juga? Jawapan dia boleh. Okey, kalau korang pilih dalam bidang kemahiran, katakanlah korang habis PT3, korang sambung ke college vocational. Selepas college vocational 2 tahun, korang boleh sambung dalam diploma vocational juga dalam tempoh yang sama ataupun 2 tahun. Kemudian selepas itu korang boleh terus ke universiti untuk menyambung pengajian dalam tingkat ijazah. Tetapi sekiranya korang tak bernasib baik, okey, korang pergi ke tingkatan 4 dan 5, kat situ korang baru realise yang korang sebenarnya bidang kemahiran, korang minat kepada kemahiran, tak boleh pergi dalam bidang akademik. Tiada masalah, tak ada masalah sebenarnya. Sebab selepas pada tingkatan 4 dan tingkatan 5, korang boleh masuk ke institut latihan kemahiran yang ada kat Malaysia ni. Contoh macam IKBN, ada ILP, College Community dan Politeknik, untuk korang sambung dalam bidang kemahiran selepas tingkatan 5. Okey. Dan bila korang dalam tingkat ambil kemahiran tu, korang rasa korang macam nak juga pergi ke universiti untuk ambil degree, pun boleh. Sekiranya korang tak mampu selepas SPM untuk masuk terus ke degree, korang masih lagi mampu untuk masuk ke college community dengan syarat korang ada ataupun korang lulus SPM, iaitu lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Korang masuk ke college community, selepas college community korang sambung diploma di Politeknik, kemudian korang boleh pergi ke universiti untuk sambung degree. So sebenarnya sistem pendidikan yang ada kat Malaysia ni dah banyak membantu untuk kita sebagai pelajar tidak tercicir daripada menyambung ataupun meneruskan pengajian. So korang kena grab benda ni. Okey. Okey. Secara kesimpulannya, apa yang kita akan buat ataupun kita perlu buat adalah kita kena tahu apa yang kita nak berdasarkan kemampuan kita. Jangan kita tengok orang lain. Kadang-kadang ada orang ambil aliran ataupun buat keputusan berdasarkan keputusan kawan. Kawan tu dia dah tahu apa yang dia nak. Kita yang tak tahu, kita ikut apa keputusan dia, keputusan tu belum tentu baik untuk kita. So kita kena ada apa yang kita nak dalam diri kita sendiri. Okay? So macam mana kita nak tahu apa yang kita nak? Banyak-banyakkanlah tengok baca, banyak-banyakkanlah. Okay, dalam YouTube pun sebenarnya banyak inspirasi kita boleh tengok. Kita boleh tengok orang dalam bidang kejuruteraan, orang dalam bidang kedoktoran, orang dalam bidang kehakiman perundangan, usahawan. Apa yang diorang buat tu jadikan inspirasi kat kita supaya kita tahu apa yang kita nak pada masa depan kita. Jangan kita asyik ikut orang, sebab kita nanti mudah sesat kalau kita ikut orang. Kita kena tahu hala tuju kita, barulah kita mudah untuk capai apa yang kita nak. So itu saja daripada saya. Saya Fikri Husaini. Bengang itu baik, aku nak hidup vintage. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.